Syafiq dilihat calon yang bakal mengisi posisi penggempur utama dengan ketiadaan Di Paula yang hanya akan lengkap status naturalisasinya 1 Jun depan. Apatah lagi Syafiq memiliki koleksi 2 gol, bantu benam Indonesia serta gol tunggal ketika tewas kepada Amiriyah Arab Bersatu UAE sepanjang kempen kelayakan Piala Dunia Piala Asia ini. Bagaimanapun, Cheng Ho juga turut memikirkan beberapa lagi pilihan seperti Nur Syahrul Idlan Talaha dan Lukman Hakim Syamsuddin. Just mengenai beberapa pemain yang boleh gantikan Di Paula. Of course, kalau kita lihat pemain-pemain yang kita bawa macam contoh Syafiq Ahmad, macam Mak Yu, dan kita ada juga Lokman sebagai pengganti. So kita masih lagi finalize lah dari segi siapa pengganti Di Paula. Cheng Ho juga enggan terlalu meletakkan tekanan yang tinggi buat anak buahnya selepas Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sah akan menolak mata pasukan bertanding selepas Korea Utara tarik diri. Ini bermakna Malaysia perlu menang ke semua perlawanan dan menjadi juara kumpulan untuk berada di posisi selesa layak sekurang-kurangnya ke Piala Asia. Memang on paper jalan selamat tu ialah kena menang semua perlawanan, tetapi bola sepak bukan kata kita kena menang. Saya rasa pasukan lain tu juga nak dapat kemenangan. So it's a fair chance to dalam grup kita lah. So saya rasa kita perlu bekerja keras untuk pastikan kita dapatkan perlawanan atau keputusan yang positif lah. Baik, untuk memperhalusi lagi aksi persahabatan Malaysia dan Bahrain malam ini, kita ada bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Assalamualaikum, Mawi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adeline. Okey, baik Mawi. Tadi Cheng Ho ada berkongsi persiapan skuad kebangsaan dan menyentuh mengenai tugas peledak utama. Tapi sebelum tu kita nak tahu pandangan Mawi secara generalnya. Apa yang Cheng Ho perlu tumpukan dalam aksi yang mungkin boleh beri manfaat untuk aksi menentang UAE nanti? Okey, kita kena lihat dari segi perlawanan yang kita hadapi sekarang dengan yang akan datang. So saya lebih tertarik dan lebih suka pasukan kita, Tan Cheng Ho, pemain-pemain fokus kepada perlawanan dengan Bahrain terlebih dahulu. Walaupun kita tahu mungkin dia punya kesan tu membawa kepada persiapan perlawanan ke UAE nanti. Betul. Tetapi pada masa sama Su, kita lebih fokus, lebih kuat, lebih kepada ke arah perlawanan Bahrain terlebih dahulu. Ambil satu-satu perlawanan kerana kita dapat lihat kepentingan melawan Bahrain juga penting, ada kiraan mata disebabkan ranking dan pada sama mencari jalan, mencari cara berdepan dengan UAE nanti. Tetapi tanggungjawab terlebih dahulu bagus kita selesaikan dengan Bahrain dengan cara Tan Cheng Ho meletakkan pemain, cara bermain dengan Bahrain terlebih dahulu. Okey, Mawi, tadi sewaktu di temu bual, Cheng Ho banyak kali disebut nama Syafiq Ahmad. Jadi nampak macam kemungkinan besar Syafiq akan start dalam first 11 sudah pastilah untuk ganti Guilherme De Paula. So, Mawi melihat karakter permainan Syafiq ni macam mana? Dia sesuai untuk bermain seorang diri di depan atau dia perlukan partner yang bagus untuk support dia? Okey, so dia begini. Mungkin kita ambil pecahan dua sebab atau tiga cara. Pertama, individu, pemain. Siapa nak turun ganti Di Paula? Okey. Kalau dikatakan Syafiq, dan kita fokus apa yang Syafiq ada. Isu sebagai pemain yang tak diturunkan, tak pernah main dalam liga, kurang minit apa semua menjadi satu isu. Tapi pada masa sama dikelilingi di bahagian posisi itu kita ada Mak Yu, kita ada Lokman dan kita ada pemain yang boleh, mungkin saya beri pandangan pemain yang boleh dijadikan pemain di posisi penyerang. Okey, berbalik kepada apa yang ada dari 3 atau 4 pemain ini, mungkin Syafiq menang by leading, scoring 2 gol menentang perjalanan dalam kelayakan World Cup ni ataupun kualifikasi ni. Mak Yu by pengalaman, Lokman antara pemain muda yang akan diturunkan bila-bila masa saja. Okay. So pada masa sama kalau atas nama Syafiq ataupun nak main alone ataupun nak main partner bergantung kepada lawan Bahrain apa kehendak Tan Cheng Ho nak main. Formasi itu penting. Mungkin nak main 4-4-2. Kalau dua main 4-4-2 pasti penyerang 2 pemain di atas kena gandingkan dengan Syafiq dengan siapa?
Ataupun kalau main 4-5-1, dah tentu satu tu kalau dia letak Syafiq akan main alone. So dekat situ sebenarnya cara kita kena tunggulah apa kesebelasan utama ataupun starting player dulu daripada Tan Choo. Dekat situ kita akan nilai nantilah di mana kesesuaian Syafiq Ahmad sebenarnya. Okey, kita nak pergi satu-satu. Okey, kalau let's say lah memang Syafiq diturunkan sebagai yang utama, Mawi melihat barisan midfield yang sepatutnya diturunkan untuk support bahagian penyerang, dalam fikiran Mawi boleh berikan beberapa nama pemain? Baik. Kalau nak diambil kira, kalau Syafiq diturunkan, so siapa yang akan backup dia dan keliling dia ataupun di belakang ataupun menghantar bola ataupun feed bola, kita panggil begitu. Ya, di sini saya ada 2-3 nama. Contoh pemain yang perlu diturunkan seperti Liridon, Renegan, dan mungkin saya ini pilihan saya tolak Junior di bahagian midfield kerana saya nak letak ikut posisi by tempat Dominic Tan boleh main dengan Aidil. Jadi saya tolak Junior main atas. Tapi balik kepada Syafiq tadi, kerana di situ Syafiq perlukan dan demand perlawanan Bahrain itu memainkan peranan. So saya bukan tak nak letak nama-nama siapa, tapi saya perlu letak pemain yang berada kesesuaian menentang pasukan Bahrain terlebih dahulu. Yang sesuai dengan lawan lah. Ya, sesuai dengan lawan. Jadi kalau letak Syafiq Ahmad, kita perlu letakkan Ridwan di belakang. Dia Sumari boleh letak di sebelah kiri, Safawi di sebelah kanan. Jadi itu kekuatan dah, balance dah. Oh dia tengah, oh nak menang bola, oh nak antaran, oh nak menjadikan pemain nak menjadikan gol. So itu pandangan saya. Mungkin Syafiq, Ridwan, Sumari, Safawi. Okey, untuk pandangan Mawi tadi dah kongsikan beberapa formasi yang mungkin boleh dipilih oleh Cheng Ho. Tetapi daripada pandangan Mawi sendiri, formasi yang Mawi rasa paling sesuai kalau Syafiq diletakkan sebagai pemain pilihan dan yang paling sesuai juga untuk menentang Bahrain. Okey, kalau diambil kira Bahrain, kita kena tengok Bahrain nanti main posisi apa dan kita akan balancekan lah. Okay, pada masa sama, saya lebih tertarik kalau kita main 4-5-1 ataupun 4-2-3-1 lah. Okay. Sebab dia tak boleh panggil 4-2-3-1 sebenarnya. So dia panggil 4-5-1 kerana padang tu dibelahkan kepada 3 bahagian. Defender, midfield dan attacking. So 4-5-1. So di sini sebenarnya saya lebih tertarik kerana perlawanan, kita kena tengok demand perlawanan Bahrain. Kita tak boleh kalah dengan Bahrain. Kita jangan kalah, kita perlu menang ataupun sebenarnya seri. Jadi di sini keperluan perlawanan ini perlu menang di bahagian tengah, defender menjadi defender, jangan pecah, bertahan dengan secara baik, penjaga gol menyelamatkan bola dan keadaan, dan di bahagian atas ada peluang menjadikan gol. So dekat sini saya dapat lihat lebih sesuai kita main formasi 4-5-1 dengan menggunakan counter attack dan menang di bahagian tengah, dan penggunaan sikit saya tambah dari segi penggunaan pemain keseluruhannya sebenarnya. Jika dinilai pada saya yang menjadi isu dalam bola sepak kita ni, yang menjadi masalah, diperkatakan oleh netizen kenapa pemain ni tak main, kenapa minit ini apa semua, pada saya kita cuba recall balik kita ambil nama besar, kita panggil nama besar di atas kertas. Siapa? Saya contohkan begini Farizal, Corbin, Matthew Davis, Aidil, kita ada Dominic Tan, kita ada Junior, kita ada Brandon Gan, kita ada Liridon, kita ada Safawi, kita ada Sumari, kita ada Lokman Hakim. Kenapa saya letak situ? Kerana atas dasar nama. Kalau perhatikan atau kita perhatikan dalam bola sepak dalam negara kita, ini nama besar. Terlebih dahulu saya letak bukan mengikut posisi ataupun minit dan cara mereka bermain. Okay. Jadi pemain ini mesti berada di dalam padang dan berada dalam permainan. Okay. Jadi mungkin semua berhati. Kita nak tahu apakah keputusannya dan juga mungkin formasi bertukar 4-5-1 yang dipilih. Itu mungkin Mawi nanti akan bersama dengan Hafizal untuk mengulas perlawanan menentang Bahrain malam nanti. Betul? Ya. So all the best kepada Mawi. Terima kasih. Dan yang pasti anda semua di rumah kena menontonlah perlawanan malam ni.